Salam hormat dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching bersama saya Debbie Amanda Padan. Kita mulakan berita pagi ini edisi Rabu 1 April dengan perkembangan ini. Wabak COVID-19 meragut satu lagi nyawa di negeri ini sekaligus menjadikan angka korban meningkat kepada 8 kes sejak 18 Mac lalu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian mendedahkan mangsa warga negara Indonesia berusia 40 tahun meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak. Dalam sidang media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri di Wisma Bapa Malaysia semalam, Datuk Seri Dr. Sim memberitahu mangsa mempunyai sejarah keluar dari Sarawak ke Kuala Lumpur baru-baru ini. Dalam pada itu, JPBN masih menyiasat kumpulan kluster COVID-19 yang menjadi punca kepada 2 kes kematian yang dilaporkan Ahad lalu melibatkan lelaki 47 tahun dari Kuching dan seorang wanita 40 tahun dari Miri. Beliau juga memberitahu jumlah kes positif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 156 kes selepas 21 kes baharu dilaporkan di Kuching dan Sibu semalam, selain 46 kes baharu pesakit dalam siasatan PUI turut direkodkan. This is the highest ever recorded number of positive cases since the COVID-19 started. One of the reasons is because we have strongly encouraged people who had kind of contact with COVID-19 positive patients or be cluster to come forward and test. And most of these positive cases come as a result of our COVID-19 screening center at Belia and Sukan. Dalam pada itu, seramai 14 orang telah discharge daripada wad melibatkan 9 kes di Kuching, 4 di Sibu dan 1 di Miri. Dalam perkembangan lain, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak mengekalkan waktu operasi premis dan pergerakan trafik sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua iaitu bermula pukul 7 pagi hingga 7 malam. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian memberitahu polis akan menambah baik operasi penguatkuasaan PKP bagi memastikan orang ramai tidak keluar rumah terutamanya pada waktu larangan pergerakan iaitu pukul 7 malam hingga 7 pagi. I urge people, just because last week not much happening doesn't mean that this week not much happening. Last week how many deaths? This week, how many dead? Last week, how many positive cases? This week, how many positive cases? Last week, because there's less car going around, and then it happens to be less number of death, and it happens to be less positive, we should maintain that way. Because this one, we're not competing with Italy, to see whether we have more people dying in Sarawak than Italy or not. Beliau berkata demikian pada sidang media JPBN di Kuching. 119 lokasi telah dikenal pasti di seluruh negeri ini bagi pelaksanaan operasi sanitasi awam dan nyah cemar sebagai usaha membendung penularan virus COVID-19. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Hirudin Rahman mendedahkan daripada jumlah itu kira-kira 69 adalah di Kuching. Jelas Khairuddin Rahman, lokasi-lokasi ini dipilih atas nasihat Kementerian Kesihatan dan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai zon merah. Selain sanitasi dan nyah kuman di kawasan awam, bagi kawasan jangkitan COVID-19 dan kediaman para pesakit, ia akan dilakukan lebih kerap bagi mengekang jangkitan virus ini daripada terus merebak. Bagi kawasan-kawasan yang zon merah tadi kita akan buat berulang lah. Dan kita ada tempoh sampai 14 hari untuk kita melihat dan laporan daripada Kementerian Kesihatan. Sebab apa juga proses yang kita buat ni, kita perlu dapat hikmat daripada pihak Kementerian Kesihatan dan juga PBT. Sebab kita tidak boleh bertindak sebarangan. Sebab dalam tugasan yang diberi kepada Jawatan Bomba, kita membantu sebagai agensi di bawah program HADR iaitu Human Assistance Disaster Relief.
Beliau menyatakan demikian semasa bersiaran langsung dalam slot Cerita Pagi Sarawak menerusi Selamat Pagi Malaysia di Kuching semalam. Sementara di Sarike, operasi sanitasi turut dilakukan di Dewan Tertutup Kompleks Belia dan Sukan sebagai persediaan tempat pengumpulan bantuan makanan. Ketua JBPM Daerah Sarike, penolong penguasa bomba Mahmudin Narudin memberitahu operasi ini bagi memastikan kawasan berkenaan dalam keadaan bersih. Operasi sama akan giat dilaksana di beberapa lokasi sekitar dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Cadangan mewujudkan pusat pengumpulan hasil pertanian di kawasan Batu Danau dilihat satu langkah yang tepat. Menurut ahli Dewan Undangan Adun Batu Danau, Paulus Palugumbang, ia sebagai inisiatif membantu petani atau peniaga yang terjejas memasarkan hasil tani mereka ke bandar susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini perlu kita lihat kembali cara mana kita boleh bantu mereka ini, sebab kita perlu ada satu kumpulan yang sanggup untuk menerima barang-barang ini dan menjualnya balik kepada orang ramai. Namun beliau memberitahu banyak perkara yang perlu diteliti dan dikaji sebelum cadangan ini dilaksana. Risikonya adalah amat tinggi, yang barang itu dah kita collect tapi tidak habis dijual, risikonya tinggi. Sebab tempoh penjualan adalah sekarang ini kalau di market itu adalah daripada pukul 8 hingga pukul 1 tengah hari. Dan tambahan pula tidak ramai yang turun. Justeru ujarnya perlu ada perancangan yang lebih teliti agar hasil pertanian ini dapat dipasarkan seterusnya memberi pendapatan kepada mereka. Beliau bercakap demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu slot Dioi Radio Jati, siaran perkhidmatan Bisaya Limbang FM. Dalam perkembangan lain, Paulus menasihati penduduk di kawasan Batu Danau dan pedalaman supaya mengehatkan pergerakan ke Bandar Limbang bagi mengelak pandemik COVID-19. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS turut mengambil langkah proaktif dengan melakukan pemeriksaan suhu badan ke atas setiap pengunjung pasar komuniti Stutong di Tabuan Jaya, Kuching. Datuk Bandar Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng berkata, ini sebagai satu usaha mengekang penularan wabak COVID-19, terutama di kawasan pasar yang menjadi tumpuan orang ramai. Ujar Dato' Wee Hong Seng, hanya satu laluan pintu masuk utama dan keluar dibenarkan untuk memudahkan para petugas membuat pemeriksaan selain menghadkan bilangan pembeli pada satu-satu masa. Tempoh operasi bermula pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari setiap hari kecuali Isnin dan setiap pembeli hanya diberikan tempoh berurus niaga 15 minit dengan kapasiti sehingga 80 orang dibenarkan masuk. Beliau juga mengingatkan pembeli supaya sentiasa memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Selama tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini juga, katanya, bayaran parkir kenderaan tidak akan dikenakan. Dato' Wee memberitahu pemerintah selepas melakukan tinjauan di Pasar Komuniti Stutong. Tambah beliau lagi, pemeriksaan suhu juga akan dilakukan di beberapa pusat penjaja di bawah seliaan MBKS, antaranya di Kenyalang Park dan Pasar Basah Petanak. Perintah Kawalan Pergerakan PKP memasuki hari ke-14 semalam menyaksikan jumlah orang awam keluar masih tinggi namun terkawal dengan mengamalkan penjarakan sosial di kawasan tumpuan terutama premis penjualan keperluan asas. Tinjauan RTM di Pasar Komuniti Stutong Tabuan Jaya, Kuching mendapati rata-rata pengunjung membeli untuk menambah bekalan keperluan di rumah saja. Sebab stok habis. Sebab kita beli tak banyak kan. Kita beli untuk pakai untuk 2-3 hari. Jadi cukup. Okey. Dan kita sambung lagi lah. Tapi kita select time lah. Macam weekday orang tak ramai. Select timing. Kita mengharapkan orang tak ramai lah. Macam ini kan. Keliling kosong. Jadi relax sikit lah. Memang tak tergesa-gesa nak beli lah. Tapi basically we have the list already lah. So beli-beli done. Settle. 1 to 2 times a week. Since the last 2 weeks, I've been out twice to the pharmacy and twice here, 4 times.
Sementara itu, industri perhotelan antara yang terkesan berikutan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, tinjauan RTM di seluruh bandar Kuching, sebahagian hotel kawasan bandar menunjukkan solidariti melalui formasi lampu-lampu bilik sebagai mesej dan sokongan terhadap pematuhan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan sejak 18 Mac lalu. Lampu di bilik-bilik hotel dihidupkan mengikut lambang-lambang sokongan terhadap PKP dan kesedaran berkaitan penjagaan kebersihan diri, terutamanya kepentingan membasuh tangan selain duduk di rumah. Dalam pada itu, kerajaan turut memberi 250 bilion ringgit dalam pakej ransangan ekonomi kedua atau pakej ransangan prihatin rakyat bagi membantu mereka yang terjejas menghadapi keadaan sukar dalam bidang industri pelancongan dan kebudayaan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Seri Nancy Sukri dalam kenyataan media mengucapkan penghargaan kepada Perdana Menteri kerana tidak melupakan penggiat industri kerana ia sememangnya akan memberi manfaat kepada mereka termasuk pengusaha premis penginapan pelancong, pengusaha syarikat pelancongan, pengusaha homestay, pemandu pelancong dan usahawan kreatif. Tambahnya lagi, inisiatif tersebut mampu meringankan beban mereka yang terkesan serta memberi motivasi untuk merancang dan menyusun semula strategi memulihkan kembali ekonomi industri tersebut. Sekian perkembangan Berita Pagi Sarawak. Sebelum mengakhiri Berita Pagi Sarawak hari ini, saya Debbie Amanda Padan, mewakili warga RTM Sarawak mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 RTM. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Dengan itu, salam hormat dan jumpa lagi.